A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat masih berurusan dengan tenang hidup dalam dunia ini dan mengharungi segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari, marilah kita sama-sama bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Hendaklah kita tawakal pada Allah, menerima dengan redha, dan janganlah kita saling kufur nikmat. Maknanya setiap sesuatu kejadian itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terbaik untuk Allah, itulah terbaik untuk kita. Redha dan pasrah. Kita mesti faham perkara ini dan jangan kita sesekali menidakkan segala pemberian takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, iaitu kun fayakun. Kalau itu takdirnya, maka kita redha. Baik, hari ini kita akan sama-sama menyantuni. Saya sentiasa mengingatkan diri saya, dan sukalah saya mengingatkan tuan-tuan yang lebih harif dan lebih mendapat hidayah dan petunjuk, khususnya dari segi pembacaan Al-Quran ini. Kerana Al-Quran ini tidak mudah dibaca atau dikhatam, menghafaz Al-Quran, hafazan dan sebagainya secara tuntas ataupun secara mudah. Ia memerlukan satu pengorbanan, satu perjuangan, satu penumpuan, satu pembacaan yang berterusan dengan guru yang sewajarnya. Tetapi apapun, hendaklah kita mencuba, walaupun merangkak, walaupun mungkin tajwid sebutan itu tidak betul, tapi sekurang-kurangnya malaikat mendengar, Allah mendengar, dan kita mempunyai inisiatif untuk belajar. Kerana mengikut setengah ulama atau para ulama yang menyatakan bahawasanya mereka yang merangkak-rangkak walaupun sukar membaca Al-Quran, tetapi mereka berikhtiar, pahalanya cukup besar berbanding mereka yang telah menghafaz dan mereka lancar bacaan. Apapun, jauhkan diri kita daripada perbuatan yang Allah laknat, zina, maksiat, fitnah dan seterusnya, hasad, dengki, khianat dan iri hati. Saudara dan saudari, hari ini kita akan menjurus kepada ayat Al-Quran, iaitu Ar-Rum, ya, 409, iaitu kita melihat kepada bangsa Romawi, ya, ataupun kita merujuk kepada ayat Ar-Rum, ya, Ar-Rum. Baik, bagaimana sebenarnya nikmat yang Allah Taala berikan, ya, kepada manusia dari segi alam sekitar, hujan, ya, tanah yang subur, gunung ganang, matahari, ya, tumbuh-tumbuhan, berbagai kelebihan yang Allah Taala berikan itu untuk kita bersyukur. Dan kita ingat bahawasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat tidak dapat kita pertikai, ataupun kita tidak boleh melangkaui kuasa Allah yang kufur nikmat. Baik, saudara, sama-sama kita melihat kepada surah, ya, Ar-Rum. Baik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِبَيِّنَاتٍ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
walaqad arsalna min qablika rasulan ila qaumihim faja'ahuhum bibaytinati fantaqamna minnal ladzina ajramu. Maksudnya, dan sungguh kami mengutuskan sebelum kamu rasul-rasul kepada kaum mereka, maka mereka, yakni para rasul, datang pada mereka dengan keterangan-keterangan, lalu kami melakukan pembalasan dari orang-orang yang berdosa, dan adalah hak, yakni kewajipan ke atas kami pertolongan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menghantar para rasul, para nabi untuk memberikan panduan, memberikan satu nikmat kebenaran akidah, ya. Jalan yang lurus, siratul mustaqim kepada umat manusia. Dan bagi mereka-mereka yang beriman dan menerima agama, iaitu kita sebut agama samawi, langit, ya. Allahul ladzi yarsilu riyaha fatusiru sa'aban fayabsutuhu fis samai kaifa yasa'un wa yajhalu kisafan fatara warqa yajruju min wa yaj'aluhu kisafan fatara warqa yajruju min hilalihi yasa'u min ibadihi فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبصرون. Allah yang mengirimkan angin, lalu angin menghalau awan, lalu dia membentangkannya di langit bagaimana dia kehendaki, dan dia menjadikan gumpalan-gumpalan, maka kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila mengenai dengannya siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, tiba-tiba mereka bergembira. Wa in kanu min qabli an ya'nazala alaihim min qabli la mublisin. Dan sungguh mereka sebelum diturunkan atas mereka sebelumnya benar-benar telah berputus asa. Fanzur illa asari rahmatillahi kaifa yu'illarda ba'da
fanzur ila assazi rahmatillahi kaifa yu'il arda ba'da mautiha. Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas rahmat Allah, iaitu hujan. Bagaimana dia menghidupkan bumi setelah matinya. Inna zalika lamuhil mauta wa huwal ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas rahmat Allah, iaitu hujan. Bagaimana dia menghidupkan bumi setelah matinya. Sesungguhnya itu benar-benar menghidupkan yang mati, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Tuan-tuan dan puan, ini bukti-bukti berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan alam menambah, ya. Bagaimana perkembangan alam, kejadian alam, ya, tanah yang tandus, tanah yang tidak subur seperti di Saudi Arabia, ya, seperti negara-negara iklim tropika, ya. Kita lihat bagaimana hujan mulai turun, ya, begitu rahmat Tuhan. Di Malaysia kita ada keadaan tanah yang kadang-kala kering, cuaca kering, tidak ada hujan perolakan, ya, tidak ada hujan. Maka pada ketika itu tanah-tanah kering kontang. Kemudiannya berlakulah tumbuh-tumbuhan yang mati, begitu juga hidupan-hidupan yang adanya yang sebahagiannya mati. Tetapi setelah Allah Ta'ala turunkan hujan limpah ruah, maka kita lihat tanah itu subur. Begitulah kalau kita menanam. Bagi para petani dan juga peternak, mungkin peladang, mereka-mereka yang mengusahakan pertanian ini dan juga ternakan, mereka akan gusar dan risau. Ya, begitu juga kita manusia. Kita melihat bagaimana tanah pertanian kita atau ternakan kita itu akan mati, ya, akibat daripada tidak mendapat mungkin hujan yang diturunkan. Sepatutnya hujan itu datang daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah beri. Jadi apabila hujan ini ada, maka kerahmatan. Ya, bagaimana kita dalam keadaan kering kontang, kita tidak ada makanan, tidak ada apa, tapi kalau kita berjalan hampir 100 ataupun 2-3 km dalam keadaan yang tandus, ya, kekeringan ataupun dileburai dan sebagainya, sudah pasti kita mengharapkan air. Dan air pipe, air pilih, dan apa saja air itu, ataupun air sungai, kita minum, kita cuba menikmati, ya, dan menghilangkan dahaga. Itulah nikmatnya. Begitulah keadaannya tanah-tanah yang subur. Sebab itulah apabila kita menanam tanaman itu menjadi satu terapi untuk kita dalam masa yang sama. Ia juga memberi pulangan kepada para petani, peternak dan juga kepada individu, suri rumah tangga dan sebagainya. Sebab itu saudara dan saudari, kita perlu faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat, ya, kepada kita, ya. Saudara dan saudari, hari ini kita telah memahami bahawasanya bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah ini adalah satu kata kunci kepada kuasa agung, ya, kuasa penyayang, kuasa mengampuni, kuasa menyantuni, kuasa mencipta, kuasa segala kuasa sesuatu. Jadi maknanya Allah ini, kalimah Allah ini, ia adalah satu kata kunci umat Islam yang memahami, menyantuni bahawa ada satu kuasa yang tidak boleh kita gambarkan kewujudannya, kita tidak boleh tafsirkan, kita tidak boleh mengilhamkan bentuk wajah rupa paras. Allah ini bentuknya begini, Allah ini muka ini begini, Allah ini bagaimana jasadnya, rohnya, tak boleh, ya. Itu dia akan pergi kepada satu tahap yang disebut kufur ataupun syirik, ya. Kita tidak boleh mengandaikan. Tetapi kalimah Allah, kata kunci Allah ini hanya digunakan oleh umat Islam, ya. Jadi umat Islam sahaja akan menggunakan kata kunci Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tidak sama dengan apa-apa yang ada dalam alam ini.
saudara. Jadi bagi saya pada hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap satu kejadian itu baik dan buruk, hidup dan mati, kekal tidak kekal, bahagia tidak bahagia, sihat tidak sihat. Qadar ni, qadar dan kadar ini sebenarnya ia diberikan ataupun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik pada Allah. Jangan kita kufur dan jangan kita taksub dengan alam dan sesiapa saja. Apapun kita perlu faham. Jadi bagi saya yang paling mustahak di sini adalah kalau tuan-tuan berada dalam Islam, ya, tuan-tuan memang istiqamah, tuan-tuan memang terima Islam sebagai ajaran Islam yang sebenar dan tuan-tuan rasa Islam itu adalah agama yang terbaik, maka tuan-tuan meninggal, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Maknanya sakratul maut itu kita dalam istiqamah dalam Islam, ya. Apa saja yang berlaku kita tetap dalam Islam. Kerana tuan-tuan, ya, darjat, pangkat, kedudukan, keistimewaan ini semua tidak akan kekal, ya. Pujian, ya, anugerah, pengiktirafan ini tidak kekal. Jadi kita redha, ya, dengan apa yang Allah Taala beri, tetapi kalau Allah Taala takdirkan di sebaliknya, kita merancang sedang Allah Maha perancang. Kita merancang sedang Allah Maha perancang. Jangka baik, redha, ya. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang sebenarnya ukur nikmat dan kemudiannya fitnah ataupun perkara-perkara yang kita mengaitkan sesiapa. Tapi itulah pesan saya pada diri saya dan tuan-tuan dan puan, bahawasanya kita mesti bersyukur, ya, kepada nikmat. Andai kata itu rezeki kita adalah, kalau bukan rezeki kita, ya. Jangan taksub, ya, jangan taksub. Jadi hanya taksub pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Taksub pada Allah Taala, sangka baik pada sesiapa yang bersama kita, orang-orang di keliling kita, ya. Biar apa saja yang berlaku, tetapi kita doakan yang baik-baik. Kita doakan yang baik, ya. Boleh, ya, sama-sama kita doakan yang baik-baik, ya. InsyaAllah sedikit sebanyak panduan hari ini. Bacaan, tajwid, ya, idgham, semua itu sudah pasti saya sebut tadi. Kalau tuan-tuan menghafaz Quran, hafazan, ya, tuan-tuan mengaji, memanglah orang-orang yang khatam Quran ini dia tajwidnya, idghamnya betul, ya. Tapi seperti saya dan beberapa manusia lain, kami mencubalah daripada melakukan zina, maksiat, ya, perkara-perkara yang Allah laknat. Lebih baiklah kita membaca Al-Quran itu walaupun kita merangkak, tetapi kita harapkan, ya, Allah Ta'ala memberikan kita kelebihan di dunia dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, ya. InsyaAllah kita akan berguru dari masa ke semasa, kerana apa saja ilmu, ya, dia tidak boleh ada titik berhenti, dia perlu berterusan, ya. InsyaAllah sama-sama kita jumpa lagi pada hari dan masa yang akan datang. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.